Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Amma ba'. Okey, insyaAllah nama saya Muhammad Muaz bin Khairul Zaman, pemegang nombor matrik di 183100970. InsyaAllah pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan satu tajuk, yakni hadis mencintai Nabi SAW lebih daripada mengasihi ibu bapa dan anak. Okey, sebelum kami melanjutkan persoalan-persoalan yang kami akan menjawab persoalan kami, tapi kami akan menceritakan satu kajian kes kami, yakni saya mengambil daripada Sinar Harian pada 15 Mac 2016 yang dipetik dalam artikel tentang isu padahnya persendakan Nabi, Menteri Mesir dipecat. Okey, Ahmad Azin 70 tahun dipecat disebabkan telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa beliau akan memenjarakan mana-mana individu yang didapati bersalah, tidak terkecuali Nabi SAW. Okey, Perdana Mesir ketika itu iaitu Syarif Ismail telah bertindak dengan memecatkan Menteri Kehakiman negara itu, Ahmad Zain, yang kerana ia telah menimbulkan kemarahan dalam media sosial berhubung dengan wawancara dia lah. Okey, komen yang menunjukkan keangkuhan itu, keangkuhan Azai ini telah menimbulkan kemarahan individu, kemarahan semua orang lah, termasuk dalam Universiti Al-Azhar telah membuatkan satu kenyataan bahawa baginda tidak boleh menjadi sasaran apapun bentuk penghinaan walaupun tanpa niat. Tetapi pada keesokan harinya Azin ni telah memohon maaf kepada masyarakat Mesir lah, sambil dia berkata, Tuhan, ampunilah saya. Okey, kalau kita faham, apa pun kalau kita tanpa niat pun, ia adalah jatuhnya adalah berdosa besar jugalah. Lalu menteri ni, Azin ni, bertaubat kepada Allah. InsyaAllah, walaupun kita tanpa niat ke apa pun, kita tidak bolehlah memasukkan Nabi SAW dalam mana-mana penghinaan lah. Sebab apa? Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah maksum yang tidak boleh disabitkan dengan apa-apa pun kesalahan. Apatah lagi untuk menghukum. Kalau Nabi kalau melanggarkan hukum-hukum kita ni. Okey, insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan. Seperti yang dijanjikan, kami akan mempersoalkan diri kami dan akan menjawab persoalan kami. Kalau boleh dilihat di slide, terdapat 7 persoalan mengenai isu hadis mencintai Rasulullah lebih daripada diri sendiri, ibu bapa dan anak. Okey, persoalan pertama iaitu ia berbunyi, apakah hadis mencintai Rasulullah SAW lebih daripada mengasihi ibu bapa dan anak, serta kosakata hadis tersebut. Okey, hadisnya berbunyi, An Anasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Daripada Anas, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna imannya salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Riwayat Al-Bukhari. Okey, berdasarkan hadis tersebut telah jelas menunjukkan bahawanya kita wajib mencintai Nabi. Kena lebih daripada kita cintakan Nabi, melebihi ibu bapa, diri sendiri, orang tua
dan sesiapa pun sahaja. Hal ini kerana kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia merupakan rukun iman yang wajib untuk kita patuhi. Lebih-lebih lagi kita inilah sebagai umat Islam, jika kita tidak mencintai Rasulullah, kita juga tidak akan dapatlah untuk mencapai hayatul iman ataupun kemanisan iman ataupun kesempurnaan iman yang sebenarlah. Okey, mengenai kosakata hadis tersebut, kita boleh lihat saya dapat 3, iaitu la yu'minu, tidak berimanlah, maksudnya adalah tidak dapat meraih iman yang sempurna. Seterusnya kum, kalian, maksudnya ia menunjukkan semua tanpa terkecuali. Man walidihi wa walidihi, ia menunjukkan yang dimaksud daripada orang tua dan anaknya sendiri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukris bin Mokhtar. Nombor matrik D18310-895. Baik. Bagi menjawab persoalan, apakah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Seperti yang kita tahu, Rasulullah ni adalah utusan Allah, adalah kekasih Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan oleh Allah untuk menjelaskan syariat Islam, dan syariat Islam yang paling besar adalah syahadat ain, iaitu kalimah syahadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baik. Nak menunjukkan begitu agung dan mulianya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada para hamba-Nya untuk memenuhi hak-hak beliau. Contohnya apa? Antaranya adalah mengagungkan dan mencintai Rasulullah, melebihi kecintaan kepada manusia selain beliau, bahkan kecintaan kepada diri hamba itu sendiri. Baik, selain itu Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu azim. Yang mana maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Baik. Yang mana nak menjelaskan kat sini, dalam surah Ali Imran ini menjelaskan bahawa orang yang mengaku mencintai Allah wajib mengikuti jalan syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keyakinan, ucapan serta perbuatan. Selain itu berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikut syariat dan agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Okey, baik. Seterusnya, dalam slide yang seterusnya, hukum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya kerana mencintai Nabi juga merupakan kesempurnaan iman bagi seseorang muslim. Bahkan juga termasuk dalam kewajiban
terbesar dalam agama kita, iaitu agama Islam. Tidak sempurna iman seseorang hamba melainkan apabila ia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Okey. Maka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cabang-cabang iman dan termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau korang boleh tengok dalam slide dalam tu ada tentang Abdullah bin Hisham tuan, dari Abdullah bin Hisham. Kau boleh tengok situ. Dari Abdullah bin Hisham ia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Kemudian Umar berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai lebih dari sesuatu kecuali diriku. Maka Rasulullah bersabda, tidak, demi zat Allah yang diriku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dari diriku sendiri. Lalu Umar pun berkata, sekaranglah, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW dia bersabda, sekaranglah wahai Umar, yakni engkau benar. Okay. Berdasarkan hadis tersebut, nak menunjukkan bahawa mencintai Rasulullah ni adalah wajib dan mestilah didahului daripada kecintaan kepada segalanya selain kecintaan kepada Allah. Apabila seorang mencintai baginda lebih dari segalanya, secara tak langsung automatik ia akan dapat menambahkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Selain tu saya ada nak tambah sikit daripada Anas bin Malik. Okey, saya ceritakan sikit Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang maksudnya tiga perkara di mana sesiapa mempunyainya maka dia akan merasai kemanisan iman. Yang ini seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai seseorang melainkan kerananya, dan membenci dicampakkan ke dalam neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana nak menunjukkan ayat ni betapa wajibnya kita sebagai orang Islam untuk patuh kepada ajaran Nabi, untuk ada rasa sayang kepada Nabi, cintakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat last tu dia kata membenci dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang siapa yang di antara kita benci kepada Rasulullah, ada rasa tak suka pada Rasulullah, maka golongan ni akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik. Maka dapat disimpulkan kat hadis tersebut, keseluruhan semuanya dapat disimpulkan bahawa apakah hukum mencintai Nabi? Jawapannya adalah wajib. Wajib untuk kita mencintai Nabi, sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekian. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Nur Azri. Nombor matrik di 183-10962. Baiklah, saya akan menghuraikan tentang persoalannya yang berbunyi seperti berikan hukum menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penghujahannya. Okey. Secara jelas kita telah dimaklumkan bahawa perbuatan menghina dan mencerca Nabi Muhammad SAW ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Antara penghujahannya daripada Imam Abu Ja'far Al-Tabari berkata, bagi orang-orang munafik yang memalukan Rasulullah SAW yang dengan perkataan mereka yang berbunyi contohnya seperti bahawa dia, iaitu Nabi Muhammad, orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya, dan perumpamaan mereka untuk mendustai baginda, dan mereka yang berkata dengan mulut yang celupa dan batil bagi mereka yang memedihkan daripada Allah azab di dalam neraka Jahannam. So maknanya perbuatan menghina dan mencerca Nabi Muhammad ni memang perbuatan yang diharamkan lah.
memang tempat dia di dalam neraka Jahannam. Macam yang kita tahu, neraka Jahannam pun memang neraka yang paling pedih. So dekat dalam tu pun memang diazab lagi pedih atas perbuatan menghina Nabi Muhammad ni. Syekh Al-Maraghi berkata dalam tafsirnya, menyakiti Rasulullah SAW selepas kewafatannya sama perbuatan itu seperti menyakiti Rasulullah semasa hidupnya. Keimanan kepada baginda akan menghalang orang mukmin daripada melakukan perbuatan yang akan menyakiti baginda. Ini adalah dosa dan kederhakaan yang paling besar. So maknanya kalau kita beriman dengan Nabi, taat perintah Nabi, kita tak akan buat perbuatan yang teruk, yang diharamkan, seperti mencerca Nabi, menghina Nabi, yang akan menyebabkan kita sendiri akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan ditimpa azab yang pedih oleh Allah. Baiklah, seterusnya persoalan yang seterusnya ialah berikan 3 faktor yang boleh menyebabkan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama ialah kurangnya didikan agama sejak dari kecil. So kat sini huraian dia ialah, poin dia, ibu bapa mestilah memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak supaya lebih menjadikan Rasulullah itu sebagai idola mereka, iaitu role model dalam kehidupan mereka. Kerana zaman sekarang ni ibu bapa lebih mementingkan kerja mereka serta kerjaya mereka daripada mendidik anak-anak tentang unsur-unsur agama. So kat situ anak-anak sendiri tidak peka terhadap agama mereka, siapa Rasulullah, sehingga boleh menyebabkan mereka terpinga-pinga, serta daripada situlah boleh menjadinya penghinaan terhadap Nabi kita. Okey, seterusnya poin yang kedua ialah kelemahan dalam undang-undang kerajaan membuatkan manusia semakin berani untuk menghina Nabi secara diam ataupun terbuka, kerana bagi mereka pihak kerajaan tidak akan mengambil tindakan terhadap penghinaan tersebut. Okey, contohnya yang terjadi dalam media sosial kita sekarang ni, media masa kita sekarang ni, tak kisahlah dari segi internet ke Instagram, Facebook ataupun WhatsApp, dari surat khabar sendiri pun ataupun dari tontonan televisyen, maksudnya dalam drama-drama ataupun filem-filem, banyak yang berunsurkan penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap Rasulullah. So kat sini kerajaan perlu mengetatkan undang-undang dengan cara meletakkan suatu hukuman bagi mereka yang melakukan penghinaan terhadap Nabi ni. So kat situ kita boleh mengelakkan agama kita daripada tercemar, serta mengelakkan daripada Nabi junjungan kita, iaitu Nabi yang paling agung, daripada terhina, daripada mendapat penghinaan daripada rakyat-rakyat kita, manusia-manusia zaman sekarang. Kerana banyak yang terjadi dekat media sosial sekarang ni, berlakunya penghinaan terhadap Nabi Muhammad. So yang ketiga, pengaruh budaya barat dan umat Islam kini terlampau mengikut kemodenan sehingga menyebabkan penghinaan terhadap agama dan juga Nabi Muhammad secara sengaja ataupun tidak sengaja. So huraian dia contohnya macam kita tengok kepada anak muda sekarang yang cara kehidupan mereka lebih kepada mengikut ke arah pengaruh barat. So pengaruh-pengaruh barat ni banyak yang berunsurkan tidak bagus lah, yang tidak mengikut apa yang diajarkan oleh Islam, cara kehidupan, cara pemakanan, cara pakaian dan sebagainya lah. So kat sini semua pihak sepatutnya mengambil langkah yang berjaga-jaga, ataupun apa orang kata, memang kena mainkan peranan yang penting dalam mendidik diri sendiri serta masyarakat serta juga keluarga dalam kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, segala hadis-hadis Nabi kita kena tahu supaya kita tidak terlibat dengan unsur-unsur yang boleh menyebabkan kita menghina Nabi Muhammad. Sebab kalau kita tidak belajar tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad,
segala sunnah beliau, segala baginda, maafkan saya, segala apa yang diajarkan oleh baginda, perkara yang baik perlu diikut. Kalau kita tak belajar benda itu dan kita tak tahu, nescaya boleh menjadi penghinaan, suatu penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hakim bin Abdul Rahim. Nombor matrik D1831091. Okey, part saya kali ni saya akan menjawab persoalan tentang terangkan 5 cara mencintai Rasulullah. Okey, cara yang pertama ialah mempelajari sikap dan perilaku Rasulullah. Okey, maknanya kita kaji sikap Rasulullah, apa yang Rasulullah suka, apa yang Rasulullah tak suka, lepas tu perbuatan kebaikan, apa yang macam orang cakap resepi kehidupan dia. Okey, serta taat kepada perintahnya. Perintah maksudnya yang dikatakan perintah tu, dengar apa yang dia cakap. Macam dalam hadis dia akan bagi tahu. Maksud perintah kat sini peringatan-peringatan, larangan, peringatan tentang membuat kebaikan kepada binatang ke, apa-apa yang kebaikan, itu yang dikatakan pesanan lah, bukan perintah. Perintah ni lebih kepada Allah kan. Oleh demikian, sebagai salah satu wujud kecintaan kepada Rasulullah. Okey, dengan kita mengkaji perilaku Rasulullah, dia boleh membuatkan kita rasa jatuh cinta, membuatkan kita minat lah, kita nak tahu macam mana perilaku Rasulullah ni. Sebab apa? Sebab lagi kita mengkaji, lagi kuat timbul minat kita nak tahu kan apa dia akhlak Rasulullah. Okey, yang kedua, selalu merindukan kepada Rasulullah. Orang yang merindukan Rasulullah akan selalu berusaha mengerjakan amalan-amalan yang beliau contohi atau melakukannya. Okey, ini yang dikatakan tadi saya cakap, bila mana kita dah mencintai Rasulullah, kita dah tahu stage yang pertama tu, kita dah kaji tingkah laku Rasulullah. Jadi next stage kita bila kita dah jatuh cinta, kita akan ikut apa yang Rasulullah buat. Contoh yang Rasulullah buat, jika seseorang pasangan tu, kita ada seorang kekasih. Bila kita ada seorang kekasih, mestilah kita nak jumpa dia, kita bukan bagi perhatian, kita macam apa-apa dia dulu, apa-apa akan menjadi keutamaan. Jadi bila kita dah detail, kita dah tahu Rasulullah ni macam mana, jadi macam bila kita dah kaji, kita dah jatuh cinta, kita akan ikut sebab sedikit pasal kehidupan dia. Okey, yang ketiga, selalu menanamkan di dalam dada bahawa ingin bersama Rasulullah di syurga. Bila mana kita sebagai seorang Muslim ni, sebolehnya tanamkanlah sifat dalam diri ni, kat syurga nanti aku nak jumpa Rasulullah. Sebab apa? Dia ni, baginda ni seorang yang hebat, kekasih Allah. Bila yang dinamakan kekasih Allah ni, seseorang yang Allah sayang. Jadi kita takkanlah kita tak teringin nak jumpa kan. Macam artis yang orang, dia title artis orang yang biasa je, tapi disebabkan dia artis, jadi kita minat kat dia tu, macam tu lah juga. Tapi sedangkan Rasulullah ni darjat dia tu lagi tinggi, cuma orang dia tak berapa nak prihatin lah pasal kedudukan. Sebab apa? Dia kurang mendalami siapa dia Rasulullah tu. Okey, yang keempat, memperbanyakkan diri supaya hadir di dalam majlis agama. Okey, sebab majlis-majlis agama dia akan letak juga tajuk-tajuk macam tajuk kali tu mencintai Rasulullah ke, sunnah, hidupkan sunnah Rasulullah. Jadi bila kita selalu hadir majlis-majlis agama, tambah-tambah lagi majlis agama yang daripada letakkan tajuk tu berkenaan Rasulullah, jadi
Seeloknya lagi kita pergi lah. Kita tengok je tajuk tu, bukan kita tengok tajuk Rasulullah je, apa-apa juga tajuk lah. Tapi kalau ada khususkan tajuk Rasulullah, berkenaan Rasulullah, bila kita pergi tu kita lagi timbul, oh macam ni rupanya. Oh jadi dia menimbulkan minat dalam diri tu, kita nak lebih tahu lagi. Okey, dan yang terakhir, yang kelima, jelas menunjukkan bahawa cara terbaik untuk mempamerkan cinta terhadap Rasulullah SAW yang sebenar adalah dengan mencontohi sunnah dan petunjuk yang diajarkan oleh baginda SAW. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31. Okey. Bila mana kita dah jatuh cinta, kita tunjukkan betapa kita dah jatuh cinta tu. Okey, yang contoh paling jelas, kita suka Korea kan. Bila kita suka Korea, first kali kita akan buat apa? First kali benda paling simple lah, kita akan dengar lagu Korea. Second, kita akan buat design ala-ala Korea. Kita akan ikut stage-stage macam, oh Korea ni suka design baju interior macam ni, kita pun oh tak apa, kita try, ini trending. Jadi bila kita mencintai Rasulullah, kita akan tunjuk juga lah benda tu, sebab kita mencintai benda yang elok. Kalau kita kalau kita mencintai benda yang tak elok, dia akan bagi efek yang tak elok lah. Okey, dan yang terakhir ialah persoalan yang terakhir ialah mengenai pengajaran apa yang kita dapat, yang kita boleh perolehi daripada isu-isu ni. Okey, yang pertama, jika kita sentiasa mencintai, ia boleh melahirkan umat Islam berkualiti di masa depan. Jadi bila orang pun tahu Islam ni, dia punya keyword, dia punya orang yang penyebar, orang kuat yang menyebarkan dakwah ni Rasulullah. Jadi bila kita mencintai lebih Rasulullah, dia akan lahirkan umat yang dia bukan agresif, dia macam apa-apa dia utamakan Rasulullah. Nama bukan sebarangan, macam ada kes yang hina Rasulullah, jadi orang-orang yang macam ni selalu dia akan bangkit dulu sebab dia terkesan dengan isu-isu macam ni. Okey, yang kedua, jika memahami dan mempelajari tentang cara hidup Rasulullah, ia boleh menambah kemanisan iman seseorang. Yang dinamakan kemanisan seseorang ni tak boleh nak detail, sebab diri orang tu yang rasa kemanisan iman tu, dia sendiri je yang boleh beritahu macam mana detail, macam mana rasa dia, apa yang dinamakan kemanisan iman. Okey, yang ketiga, jika mempelajari lebih mendalam tentang isu ini, ia boleh menambahkan ilmu keagamaan seseorang. Yang dinamakan menambahkan ilmu bila mana dia nak detail tentang Rasulullah, jadi dia akan cari detail. Bila mana dia cari semua benda berkenaan Rasulullah, dia tak akan jumpa pasal Rasulullah je, dia akan jumpa semua benda sekali. Okey, yang keempat, jika kita hayati isu ini, besar kemungkinan di sesebuah negara Islam akan membuat peraturan dilarang menghina agama Islam, Allah dan Rasulullah. Jadi bila mana isu ni terkesan kepada semua masyarakat, khususnya kepada pemimpin, pemimpin ni akan lebih memainkan peranan. Bila mana dia, macam saya cakap, dia bukan agresif, dia bukan ekstrim, tapi dia sensitif. Bila mana dia terkesan dengan isu ni, jadi apa-apa berkenaan Rasulullah dia akan kalau ada isu timbul kes hina, macam kawan kita terang tadi, kes hina kat atas kan. Jadi orang yang macam ni, mereka akan bangun dulu. Mereka ni adalah orang cakap frontliner lah kat depan. Okey, dan yang terakhir, jika perkara ini diambil penting, ia boleh membuat cermin kepada agama yang lain. Bila mana macam kita mengasihi Nabi itu sendiri, jadi dia akan tunjuk teladan yang baik kat agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain dia pun ada juga orang yang mendakwah, tapi mungkin mereka tak terkesan dengan orang-orang yang mendakwah, orang yang dakwah depa tu. Jadi tak timbul kurangnya sifat menghargai kat situ. Jadi bila mana kita selalu menunjukkan kesan positif pada Rasulullah, kita selalu tunjukkan impak yang positif pasal Rasulullah, mungkin dia boleh tunjukkan sekali kepada agama lain supaya menghargai orang yang membawa agama tu daripada dulu sampai sekarang. Jadi sekian itu saja daripada
kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.